Masa ni cacing tanah berguguran dari wajahnya dan menimpa muka TJ. Kemudian TJ nampak kaki yang besar, macam kaki gajah, kulitnya berlapis-lapis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 59, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya ada letakkan link playlist dekat bawah. Yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Setelah 2 minggu seperti yang dijanjikan, Sariah pun datang. TJ yang baru balik daripada bermain terus masuk ke dalam bilik dan terdengar suara datuk dia tengah berbual dekat luar. TJ rapatkan telinga dekat dinding. "Awak dah buat apa yang saya suruh?" "Sudah." "Apa kesannya?" "Anak-anak ular hitam dan belalang tak datang lagi. Tapi saya tak dapat tidur lena. Selalu terjaga. Mimpi yang bukan-bukan." "Mimpi yang sama setiap malam?" "Ya, sama." "Apa mimpinya?" "Orang hitam berbadan besar tangkap saya dan bawa ke sarang ular berbisa. Dia nak campak saya ke situ. Bila saya menjerit, terus saya terjaga." Pelik. Tiba-tiba bulu roma TJ meremang. Dia terasa macam ada sesuatu berdiri dekat belakang dia. Dan TJ rasakan makhluk tu berbadan besar macam apa yang diceritakan oleh Sariah pada datuk dia. TJ cuba melawan perasaan tu, tapi makin dia lawan, makin terasa seram pula. TJ terus meluru keluar duduk dekat datuk dia. Muka datuk TJ tenang je. Dia macam tahu apa yang terjadi. Sariah dan ibu dia tercengang tengok kedatangan TJ. Kemudian datuk TJ suruh nenek TJ urut Sariah dekat dalam bilik TJ. Apa yang kena buat, datuk TJ akan bagi arahan daripada luar, macam dia buat sebelum ni. Sebenarnya lepas nenek TJ urut Sariah 2 minggu lalu, dia mimpi macam apa yang Sariah ceritakan pada Datuk TJ. Seluruh badan dia terasa bisa-bisa. Datuk TJ tanyalah kenapa tak bagi tahu dia. "Malas." Pendek je jawapan nenek TJ. Sariah, ibu dia dan nenek TJ masuk ke dalam bilik TJ. Datuk TJ perkemaskan sila. Kedua belah matanya dirapatkan. "Urut rusuk kiri, bawa ke kanan." "Berhenti situ. Tekan pangkal pusat dengan tangan kiri. Tangan kanan tekan pangkal pinggang kuat-kuat." Itu arahan Datuk TJ sambil pejam mata. Menjerit-jerit Sariah dekat dalam, berpeluh-peluh dahi dia. Nenek TJ bersuara, "Ada ketul keras macam batu. Tekan, jangan lepas." Suara Sariah bertambah lemah dan terdengar dia mengeluh kuat. Lepas tu senyap. Dalam masa yang sama, daun-daun tingkap bergerak dan terhempas dengan kuat. Kain langsir sampai tercabut, padahal tak ada angin pun. Datuk TJ tak peduli dengan keadaan yang agak ganjil tu. Dia terus pejamkan mata. Tak lama kemudian, suasana kembali tenang semula. "Dah, lepaskan bahagian yang awak pegang tu."
kata Datuk TJ dari luar. Suara Sariah kembali normal dan terdengar dia bercakap sesuatu dengan ibu dia. Kemudian Datuk TJ suruh nenek TJ genggam penumbuk belah kiri dan tekan ke bahagian pusat Sariah. Lepas tu dia suruh buka tangan dan tengok apa yang ada. Dekat tangan nenek TJ ada serpihan papan berbalut kain merah. Datuk TJ suruh masukkan barang tu ke dalam mangkuk putih, tutup dengan kain atau kertas, kemudian bagi dekat dia. Selesai je Datuk TJ bercakap, dia buka mata. Nenek TJ keluar dari bilik dan letakkan mangkuk putih bertutup kain dekat depan Datuk TJ. Bila nenek TJ nak masuk semula dalam bilik, Datuk TJ bersuara, "Awak urut dia macam awak mengurut perempuan yang baru lepas bersalin 3 hari." Bila nenek TJ dah selesai mengurut, Sariah dengan ibu dia keluar. Muka Sariah nampak berseri-seri dan mereka terus duduk depan Datuk TJ. Datuk TJ bersuara, "Awak mesti ikut syarat-syarat yang saya berikan ni kalau awak nak pulih." "Apa syarat-syaratnya?" "Syarat pertama, jangan tinggal solat, baca Yasin malam Jumaat dan selalu bersedekah pada anak-anak yatim atau orang miskin bila awak mampu. Syarat kedua, jangan mengatakan atau membabitkan orang lain yang kononnya penyakit awak ni adalah perbuatan orang lain. Awak mesti berbaik dengan ipar dan mak mertua awak. Kalau mereka menolak dan menyakitkan hati saya, macam mana? Awak mesti bersabar. Kalau tak tahan, cari jalan asalkan jangan sampai timbul permusuhan. Saya tak nak awak beritahu orang lain awak berubat dekat sini." "Saya berjanji dan saya berterima kasih pada Tuan." "Jangan berterima kasih pada saya, tapi bersyukurlah pada Allah. Jangan panggil saya Tuan, panggil saja ayah atau pakcik." "Ya ayah, disebabkan awak perempuan yang baik dan jujur, mulai hari ini saya anggap awak macam anak saya sendiri." Sariah dengan ibu dia berpandangan. Mereka berbalas senyuman. Kemudian Datuk TJ suruh TJ petik 7 helai daun sirih bertemu urat dekat belakang rumah. Bila dah dapat, TJ serahkan pada Datuk dia. Datuk TJ patahkan semua tangkai dan hujung sirih. Lepas tu setiap sirih tu dia lipat 3 dan letakkan 3 butir gula pasir. Ini adalah petua untuk penyeri wajah. Tiap-tiap daun sirih ni ada 3 biji gula putih. Jangan jatuhkan gula-gula tu selepas bangun tidur. Kumur mulut dan kunyah daun sirih ni hingga hancur. Telan hampasnya. Lepas tu barulah basuh muka dengan air suam. Kenakan air ke seluruh kulit muka. Sebelum Datuk TJ bagi daun-daun sirih tu pada Sariah, dia baca sesuatu dulu. Kemudian Datuk TJ berpesan, "Pantangnya jangan makan benda-benda masam dan pahit sebelum masuk waktu asar selama 3 bulan. Lepas tu tak apa, dan daun sirih tu jangan dilangkah." Sebelum balik, Sariah nak bayar upah, tapi Datuk TJ menolak. Lepas ucapkan terima kasih, Sariah dan ibu dia terus bersalaman dengan nenek TJ dan berangkat pulang. Matahari dah mula condong, tapi Datuk TJ nak juga ajak TJ ke kebun pisang. TJ pun tak tahu kenapa. Biasanya kalau matahari dah condong, Datuk dia tak nak pergi dah. Dia lebih suka habiskan masa petang buat kerja dalam rumah hingga waktu maghrib. TJ bersuara, "Dah petang tu." "Tak apa, bila dah remang-remang senja, kita baliklah." TJ dengan Datuk dia pun menuju ke kebun pisang. Daun pisang yang tua dibuang. Buah-buah pisang yang dah cukup tua dia ambil bawa pulang. Tanpa sedar, hari mula beransur gelap. TJ bersuara, "Dah beransur gelap tu." "Tunggu sikit lagi Tama, biar aku buang anak pisang yang tak berguna ni." Tak ada tanda-tanda yang Datuk TJ nak cepat-cepat balik. Dia asyik dengan kerja dia. TJ mula rasa gerisah. Hari dah beransur gelap. Suara gagak liar mula kedengaran. Beberapa ekor gagak liar terus hinggap di pokok pisang sambil berbunyi. TJ baling burung gagak tu dengan kayu. Burung-burung terbang kemudian datang semula ke pokok pisang sambil berbunyi macam tak takut dengan manusia. TJ jadi resah. Burung-burung gagak liar tu terus berbunyi. TJ terus berlari ke arah Datuk dia. Bila dia sampai dekat Datuk dia, TJ tengok Datuk dia tengah berguling-guling atas tanah. 3 ekor kelawar yang bentuk lebih besar dari kelawar biasa menuju ke pangkal leher Datuk dia. Suara kelawar tu cukup nyaring sambil mengeluarkan giginya yang tajam. Suara dan bentuk gigi kelawar tu pun berbeza dengan kelawar biasa.
Dalam keadaan yang berguling-guling tu, Datuk TJ sempat belikkan daun-daun pisang kering ke leher dia. Salah seekor kelawar tersebut menjunam ke arah Datuk TJ. Dengan segera Datuk TJ halakan parang panjang dia ke arah kelawar. Tetakan Datuk TJ tak kena sasaran dan kelawar tu sempat benamkan kukunya ke tangan kiri Datuk TJ. Dalam keadaan yang sama-sama tu, TJ nampak darah mengalir dari tangan kiri dia dan membasahi seluruh lengan baju yang berwarna putih tu. Suara kelawar bertambah kuat. Datuk TJ bertempik, "Berlindung Tama!" TJ terus berlindung di sebalik pokok pisang. Datuk TJ berjaya bangun. Dia terus hayun parang panjang tu ke arah 3 ekor kelawar. Salah seekor kelawar tu terkena parang panjang tersebut. Sayapnya putus 2 dan jatuh ke tanah. Sementara lagi 2 ekor terus serang bertubi-tubi ke arah muka Datuk TJ. Datuk TJ menjerit. Mukanya mula berdarah. Datuk TJ terus berlawan hingga kedua-dua ekor kelawar aneh tu mati. Datuk TJ segera menghampiri TJ. Darah masih mengalir lagi dekat muka dia. TJ bertanya, "Kelawar apa tu, Tok? Pelik betul rupanya." Menurut Datuk TJ, kelawar ni jenis hisap darah manusia dan binatang. Orang panggil kelawar putih anak. Selalunya kelawar jenis ni ada dalam hutan tebal, terutama sekali dekat kawasan yang banyak rusa, landak dan harimau. Banyak pemburu yang jadi mangsanya. Kemudian Datuk TJ ajak balik sebab dah masuk waktu maghrib. Sambil melangkah tu, TJ merenung ke kiri dan ke kanan. Dia nampak daun pisang bergerak-gerak walaupun tak ada angin yang bertiup, dan TJ nampak beberapa ekor burung gagak liar berterbangan tanpa suara. Kemudian TJ panggil Datuk dia dan suruh Datuk dia tengok ke arah kanan. Datuk TJ segera toleh ke kanan. Dia tak berkata apa-apa. Badan TJ terus menggeletar bila nampak bayang manusia yang besar dan tinggi bergerak dalam kebun pisang sambil patahkan batang-batang pisang. Wajahnya menggerutu, dagunya panjang, kepalanya botak dan berkuku panjang. Biji matanya terperosok ke dalam dan mengeluarkan cahaya yang halus. Tiba-tiba TJ terkaku. Dia cuba melangkah tapi tak boleh. Dia terasa macam bayang-bayang tu ikut dia. Bila tengok keadaan TJ macam tu, Datuk TJ terus dukung TJ sampai ke rumah dan letakkan di anjung. TJ terbaring dekat situ dan tak boleh bergerak. Datuk dia terus solat maghrib dulu. Sementara tunggu Datuk dia selesai solat, bayang-bayang aneh tu terus mengganggu TJ dalam pelbagai bentuk. Ada masanya wajah yang mengerutu tu keluarkan darah, kemudian bertukar jadi wajah yang paling buruk dengan mata satu dekat tengah-tengah dahi. Dari kulit wajah keluar beribu cacing tanah dan cacing tu dimakannya macam orang makan mi goreng. Paling menakutkan bila bayang-bayang tu tunjukkan giginya yang bertaring 2. Darah celah-celah taring kulit keluar ulat dengan bau yang amat busuk. TJ tak mampu melawan, hanya berserah pada Allah. Tiba-tiba terdengar suara dari makhluk tu. "Ayahmu halang apa yang aku buat. Sekarang aku mahu kamu rasakan kesakitan dari apa yang aku buat." Masa ni cacing tanah berguguran dari wajahnya dan menimpa muka TJ. Kemudian TJ nampak kaki yang besar, macam kaki gajah. Kulitnya berlapis-lapis. Dari lapisan kulit yang berbulu tu mengalir nanah bercampur darah dengan ulat-ulat yang halus. Yang peliknya, kaki tu cuma sebelahnya, lagi sebelah tak tahu ke mana perginya. Kaki gajah tu bergerak nak pijak dada TJ. TJ terus menjerit. Datuk dengan nenek TJ terus menerpa ke arah TJ dan periksa seluruh badan dia. TJ dah tak mampu keluarkan suara. Tekak terasa amat kering dan panas. Terdengar suara Datuk TJ suruh nenek dia ambil air semangkuk. Bila dah dapat, dengan tenang Datuk TJ baca surah Al-Fatihah. Kemudian dia curahkan air tu ke muka TJ. Bila air terkena muka, barulah TJ boleh bersuara dan tekak tak terasa panas dan kering lagi. Datuk TJ berkata, "Apa yang kau nampak, Tama?" "Benda dari kebun pisang datang." "Apa yang dia buatnya pada kamu?" "Nak pijak dada saya, Tok." "Kenapa kau tak baca ayat Quran yang aku ajar untuk halau syaitan?" "Saya terlupa, Tok." Kau ni." Kemudian Datuk dengan nenek TJ terus usung TJ ke bahagian dapur dan mandikan dia. Lepas tu mereka letak TJ atas katil dan selimutkan dia dengan kain yang tebal. Nenek TJ terus urut badan TJ. Kemudian Datuk TJ suruh dia cuba bangun dan berjalan. TJ buka selimut, turun dari katil dan cuba melangkah. TJ terjatuh.
Kaki jadi lemah dengan tiba-tiba. Disebabkan TJ tak nak ditinggalkan sendirian atas katil, nenek dengan datuk dia terpaksa urun TJ ke tengah rumah dan disuruh duduk bersandar pada dinding. Lepas tu nenek TJ ke dapur buat kerja. Datuk dia pula terus baca Al-Quran. Lebih kurang pukul 12.30 malam, Datuk TJ berhenti baca Quran. Suasana malam terasa sepi dan sejuk sekali. Dah 2 kali TJ terlelap dalam duduk. Lepas Datuk TJ buat solat sunat, dia datang dekat TJ dan berkata, "Kalau kau mengantuk, biar Tok bawa kau ke dalam bilik." "Tak apa Tok, biarlah saya dekat sini." Tiba-tiba Datuk TJ terus tarik kaki TJ dengan kuat. TJ terus terjatuh, tapi dia tak rasa apa-apa, langsung tak menjerit pun. Kemudian Datuk TJ dudukkan TJ semula. Air mukanya nampak berubah. Dia terus peluk dan cium dahi TJ. Datuk TJ bersuara, "Tama, kau lumpuh dengan tiba-tiba. Kau tak dapat termantuk ke mana-mana lagi. Apa dosa cucu aku hingga jadi begini?" Datuk TJ terus cium TJ dan TJ terasa air matanya mengalir dekat dahi dia. Lepas tu Datuk TJ terus masuk ke dalam bilik, ambil bantal. Dia suruh TJ baring dan serimutkan badan TJ. TJ tengok Datuk dia berada dalam keadaan yang serba salah. Kemudian Datuk TJ terus buka pintu seluas-luasnya. Nampak keadaan gelap dekat luar. Angin malam terus masuk ke dalam rumah. Belum pernah TJ tengok Datuk dia buat macam tu. Datuk TJ terus duduk menghadap pintu yang terdedah tu. TJ terus bertanya, "Kenapa buka pintu tu? Ada tetamu nak datang malam ni." "Siapa orangnya tu?" "Aku sendiri pun tak tahu. Kalau baik yang datang, baiklah yang aku bagi. Kalau jahat yang datang, jahatlah yang aku bagi." Datuk TJ terus duduk menghadap muka pintu yang terdedah. Tiba-tiba terdengar suara Datuk TJ, "Masuk." Serentak dengan tu, sekeping papan yang panjangnya kira-kira lebih kurang 5 kaki masuk ke tengah rumah. Macam ada tangan yang tolak papan tu masuk. Papan sekeping yang agak reput tu bawa beberapa cebisan kain putih. Kemudian kain putih tu tertanggal dengan sendirinya. Datuk TJ bersuara, "Bukan papan dengan kain je yang datang. Ada pengikutnya. Kenapa tak tunjukkan diri? Bukankah kita semuanya makhluk Allah?" Habis je Datuk TJ bercakap, semua tingkap rumah yang tertutup terbuka dengan sendiri, kemudian tertutup balik. Papan sekeping dekat tengah rumah tu terus bergerak dan tersandar pada dinding. Datuk TJ terus berdiri. Tiba-tiba muncul seorang lelaki berjanggut dan berjubah bawa tasbih depan Datuk TJ. Orang tu tersenyum pada Datuk TJ. Bila Datuk TJ nak hulurkan tangan tanda bersalam, orang tu tak menyambut. Datuk TJ bersuara, "Tak apa, kau tak nak bersalam dengan aku. Tetapi aku megah kerana kau datang dalam keadaan begini. Kau datang seperti orang alim yang taat pada hukum Allah. Kau buat begitu kerana kau tahu selama ni aku patuh pada perintah Allah." Orang tu tersenyum. Dia terus membilang tasbih di tangan dan berkata, "Kau halang kerja aku. Halangan tu terjadi dengan izin Allah. Tapi aku bagi pertolongan pada orang yang memerlukan bantuan. Itu jalan kebaikan, bukan bantuan. Kau nak pisahkan sebuah rumah tangga yang didirikan oleh manusia dengan cara yang betul. Allah tak suruh sesiapa pun di dunia memisahkan suami dengan isteri yang dinikahi secara halal." Orang tu terdiam. Datuk TJ tetap tenang. Kemudian orang tu tinggikan suara, "Aku ni wali Allah. Jangan permainkan aku." Tak ada siapa yang boleh dakwa dirinya wali Allah. Sama ada orang tu wali atau tak, Allah yang tentukan, bukan dirinya sendiri atau manusia. Lelaki berjanggut dan berjubah tu jegirkan biji mata. Datuk TJ terus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba lelaki tu terus hilang dan muncul bayangan seorang lelaki. Orang tu berbadan sederhana, pakai songkok dan bermisai tebal. Sekali imbas, orang tu macam seorang yang baik dan warak. Orang tu renung Datuk TJ. Beberapa saat kemudian bayang orang tu hilang. Begitu juga dengan papan sekeping dekat tengah rumah. Datuk TJ rapatkan daun pintu, kemudian datang dekat TJ. Badan TJ digosoknya berkali-kali. Datuk TJ berkata, "Masih ada halangan yang panjang sebab aku tolong Sariah dan jadikan dia anak angkat aku." "Siapa orangnya tu?" "Aku tak kenal, tapi orang tu berteduh di bawah ketiak syaitan. Banyak gunakan ilmu salah dan sihir dalam menolong orang. Pandai memainkan ayat-ayat suci untuk tujuan jahatnya." "Kenapa macam tu sekali tu?" "Aku pun tak tahu. Mungkin untuk dihormati, mungkin juga untuk mencari wang, dan satu masa nanti orang tu akan balas dendam."
Alright, sampai sini video untuk malam ni. Bagi sesiapa yang ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh hantarkan cerita anda ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Dalam video kali ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin Siri 59, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya ada letakkan link dekat playlist dekat description bawah. Hari dah berangsur gelap. Suara gagak liar mula kedengaran. Beberapa ekor gagak-gagak dalam keadaan yang berguling. Dalam keadaan Tuan, disebabkan TJ tak nak ditinggalkan sendirian atas katil. Disebabkan TJ tak nak ditinggalkan. Disebabkan TJ tak nak Disebabkan TJ tak nak ditinggalkan sendirian atas katil, nenek dengan datuk dia terpaksa urung TJ ke tanah rumah pula. 3, 2, 1. Disebabkan TJ tak nak ditinggalkan sendirian atas katil. 3, 2, 1. Lebih kurang pukul 12.30 malam, Datuk TJ berhenti baca Quran. Lebih kurang pukul 12.30. 3, 2, 1. Lebih kurang pukul 12.30 malam, Datuk TJ berhenti makan pula. 3, 2, 1. Lebih 3, 2, 1. Kemudian Datuk TJ dudukkan TJ semula. Air mukanya nampak berumah. Berumah pula. Kemudian A-E-I-O-U. 3. Datuk TJ terus duduk menghadap pintu muka lah. 3, 2, 1. Habis je Datuk TJ cakap. Habis je 3, 2, 1. Habis je Datuk TJ bercakap, semua tingkap rumah yang tertutup terbuka dengan sendiri, kemudian tertutup balik. Tak kena. Habis je Datuk TJ bercakap, semua tingkap rumah yang terbuka. 3, 2, 1. Habis je Datuk TJ bercakap, semua tingkap rumah yang 3, 2, 1. Habis je Datuk TJ bercakap. 3, 2, 1. Orang tu berbadan sederhana, pakai songkok dan bermisai tebal. 3, 2, 1. Orang tu berbadan sederhana, pakai songkok dan bermisai tebal. 3, 2, 1. Orang tu berbadan sederhana.